Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita sambung perkongsian fiqh sunnah kita, dan kita dah habis berkenaan dengan puasa Ramadan, iaitu berkenaan dengan beberapa perkara utamalah: kewajipan Ramadan, kelebihan Ramadan, penetapan awal bulan, perbezaan kemunculan bulan di tempat yang berbeza, dan begitu juga akhir sekali minggu lepas kita bincang berkenaan dengan mengqadakkan puasa Ramadan. Ya, ini semua tahulah, kita kata wajib lah, cuma tidak wajib dilakukan dengan segera. Dan akhir sekali perbincangan kita berkenaan kalau seseorang itu lambat mengqadakkan dia punya puasa dia sehingga sampai Ramadan berikutnya, adakah dia perlu qada dan bayar fidyah ataupun qada sahaja? Okey, wallahu alam. Kita kata pendapat pandangan Abu Hanifah dan juga Hasan Al-Basri, mereka kata bahawasanya qada sahaja, disebabkan dalil umumnya adalah tiada penetapan syariat melainkan nas yang sahih. Okey, tiada penetapan syariat melainkan melalui dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang sahih. Yang tu saja boleh jadi sebahagian daripada syariat. Tetapi pandangan Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah nama dia, bahawasanya mereka pula berpandangan sesiapa yang lambat mengqadak dia punya puasa dia sehingga kepada Ramadan yang berikutnya, maka dia perlu mengqadak puasa dan membayar fidyah. Okey, jadi dekat sini memanglah dia tak ada dalil, saya sebut minggu lepas, tapi dia berkenaan dengan hukuman kepada orang yang melewat-lewatkan dia punya puasa dia. Sebab qadak ni kita kata selalunya tak banyak lah, kita kata kan. Sebab tu dalam masa yang sama berkenaan dengan orang yang mengandung ataupun menyusukan anak, dan dia risaukan kandungan dia ataupun risaukan susu dia berkurangan, maka dekat situ Ibnu Abbas sebut dia tidak perlu mengqadak, dia cuma bayar dia punya fidyah dia. Jadi kita nak kata qadak ni kalau yang banyak nak kena qadak pun, sama ada orang yang mengandung ataupun orang yang menyusu, itulah hak banyaknya sebab sebulan, betul tak? Jadi yang selain tu selalunya lah aghlabuhum, maknanya kes-kes majoritinya selalunya barangkali sebab musafir barangkali satu hari saja. Okey, ataupun disebabkan kedatangan haid barangkali 7 ke 9 hari macam tu. Jadi takkanlah kita kata dalam 7 hari itu tak sempat nak ganti, walhal dah diberi lebih kurang 360 hari sampai Ramadan yang berikutnya. Okey, jadi disebabkan atas dasar tu, kalau dia tak selesaikan juga qada puasa dia, maknanya 4 mazhab ni lagi kata dia cuai, dia lalai, dia tidak memberatkan perkara tu. Sebab itulah sehingga Ramadan berikutnya mereka kata qada Ramadan dan bayar fidyah sebagai satu bentuk ukubah. Okey, saya inilah ambil pandangan Abu Hanifah ni. Dulu tak ada dalil, kita dulu zaman muda kira ada dalil tak ada dalil, kira macam tu kan. Tak tengok atas pandangan-pandangan fuqaha ni. Bila tengok pandangan fuqaha ni, kita tengok Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, maknanya majoriti berbanding Abu Hanifah. Abu Hanifah tadi kalau kita ikut mazhab 4 tu di berseorangan lah pada rambat ni, iaitu mereka kata qada dan juga bayar fidyahnya disebabkan dia disebabkan dia melengah-lengahkan dia punya puasa dia. Wallahu alam, saya nampak ada juga kebenarannya, walaupun nak kata saya confirm sini tak lah, tapi ada juga kebenarannya. Sebab saya tengok golongan yang kata qada saja tak payah bayar fidyah ni, dia punya akibat tu memang nampak macam yang imam mazhab lain sebut tu, memang nampak dia jadi tidak memberatkan qada puasa. Kata, 2 bulan lagi puasa, aku tak habis lagi, ada puasa 2 hari balik kampung itu. Alah relax, ganti tahun depan, tak apa, bukan kena bayar fidyah, bukan kena apa pun. Dia jadi macam tu. Okey, dia punya kesan dia tu. Okey, jadi itu di atas dasar tu lah 4 mazhab lagi kata bahawasanya elok diqadakkan dan dibayar dia punya fidyah dia. Saya ingat dekat negeri lain pun yang berpegang pada Syafi'i pun pegang sedemikian lah. Okey, dia punya qada dan bayar fidyah dia. Fidyah dia berapa? 1 cupak bahagi 4. 1 cupak, ni Pak kita tahu, 1 cupak beras RM7 lebih kan. Dia bahagi 4. Segantang RM7 lebih. Dia bagi pada
4, dia bagi pada 4. Jadi sekadar tu 4 cupak. Jadi dia 1 cupak kan. Betul ya? Mana segantar bagi 4. Jadi dia RM7, lebih kurang RM1.7, RM2 lah. Dulu Mak ambil RM2, saya ingat 2 tahun lepas. Ni dah sampai berapa? 2 tahun lepas dia ambil RM2 tu kan. Kalau kat Kedah masih lagi RM1.8, RM1.75, RM1.8, lebih kurang macam tu. Cuma tahun lepas tak silap naik, tahun lepas ke tahun sebelum tu Mak naikkan RM5. Okey, kenapa dia naik RM5 tu? Sebab yalah dengan kadar sekarang RM1.8 boleh beli apa. Untuk orang yang dapat tu RM1.8 tak dapat apalah. Jadi fidyah dia adalah kalau dekat Mak ni RM5. Itu semalam ada orang duduk seluruh saya tu, dia kata, Ustaz, untuk orang yang nak terima daripada fidyah tu, dia seronok main sini ya, tapi orang nak bayar tu seronok pergi Kedah. Pasal apa? Sebab harga dia jauh betul yang lain dia. Okay, wallahu alam. Baik, kita dah habis berkenaan puasa Ramadan, kita masuk puasa sunat. Apa dia puasa sunat yang ada? Rasulullah SAW telah menganjurkan orang-orang beriman agar melakukan puasa sunat pada hari-hari tertentu. Hadis-hadis Nabi SAW telah banyak menjelaskannya. Yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ni ada kita bincang minggu lepas. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shama ad-dahra." Yang bermaksud barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian menambah mengikutinya. Atba'ahu ni bukan, lebih tepatnya bukan menambah, atba'ahu mengikuti. Maknanya habis puasa Ramadan ikut dalam Syawal. Mengikutinya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal seakan ia berpuasa sepanjang tahun. Okey, jadi menurut Imam Ahmad, puasa 6 hari tersebut boleh dilaksanakan secara berturut ataupun tidak berturut. Tidak ada yang lebih utama di antara kedua cara tersebut. Yang ni benda-benda yang selalu saya sebut melahirkan perbezaan mazhab. Sebab mata orang nampak lain. Dekat sini Imam Ahmad nampak Nabi SAW kata puasa 6 hari daripada Syawal. Nabi tak kata secara berterusan. Jadi Imam Ahmad nampak dekat situ, dia kata kalau tak berturutan pun tak ada masalah, asalkan puasa 6 hari. Kata dah nak ambil Isnin Khamis, boleh tak? Boleh? Dapat pahala Isnin Khamis dan dapat pahala puasa 6 Syawal. Boleh buat macam tu? Boleh? Ataupun kalau dia nak puasa pertengahan bulan, berapa dah? 13, 14, 15 Syawal, lepas tu dia nak tambah dengan 3 puasa pada akhir bulan. Nak kejar puasa hari cerah dan juga 3 akhir bulan tu. Boleh tak? Boleh? Tak ada masalah. Okey? Itu pandangan siapa? Imam Ahmad. Ada pun pandangan Hanafiyah dan juga Syafi'iyah. Dia kata afdaluhu, yang paling afdalnya adalah melaksanakan secara berturut setelah daripada hari raya. Hak ni ada juga. Saya ingat kat Perlis saya jumpa jugalah orang-orang tua Perlis hak pegang macam ni, iaitu disebabkan dia kata thumma atba'ahu, kemudian diikuti 6 hari daripada Syawal. Jadi dia faham diikuti 6 hari daripada Syawal tu, ada hadis Nabi SAW mengharamkan puasa pada Yaumul Aid. Maksudnya hari raya tu tak boleh puasa. Jadi mereka sebut disebabkan Nabi kata diikuti lepas Ramadan, maka afdalnya ambil hari kedua raya tu. Hari kedua raya, lepas tu berturutan selama 6 hari. Itu dia tanya saya, dia kata betul Ustaz. Saya kata memang ada pandangan macam tu, tapi dia kata afdaliyat lah dari segi keutamaan lah, nak kata wajib buat macam tu, tidak lah. Tapi tidak dinafikan, saya jumpa juga ada orang yang memang dia kata wajib buat macam tu, kalau tidak tak dapat puasa 6 Syawal. Hak ni pandangan masing-masing. Hak ni pandangan masing-masing. Sebab nak kata disilap sangat pun, hadis Nabi memang kata siapa puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 daripada Syawal. Tapi untuk orang kalau dia pegang pandangan yang sama, kena ganti puasa Ramadan dulu baru boleh puasa Syawal, maknanya orang perempuan confirm lah tak boleh puasa 6. Betul tak? Sebab nak kena ganti dulu dia punya puasa tu. Okey, jadi kat situ ada sikit masalah. Wallahu alam. Ada pun dalam buku ni, saya ingat minggu lepas dia sebut, kenapa dia tak sebut Maliki ya? Kenapa dia tak sebut mazhab Maliki? Sebab mazhab Maliki dia pandang min Syawal tu, dia pandang perkataan yang Nabi SAW sebut daripada Syawal. Dia ada dua pandangan. Pandangan pertama daripada Maliki ya, mereka kata perkataan min Syawal, daripada Syawal tu menunjukkan Nabi SAW suruh cepat puasa 6 tu, itu saja. Tidak semestinya dalam bulan Syawal. Okey, tak semestinya dalam bulan Syawal. Maknanya kalau dia tak sempat puasa 6 Syawal tu, dia puasa pada bulan Zulhijjah. Boleh tak? Dalam Malikiyah boleh. Okey, sebab apa? Kenapa macam tu Ustaz? Sebab min Syawal tu dia kata maksud Nabi cepatkan puasa
cepatkan puasa 6. Tak semestinya dalam bulan Syawal. Saya rasa dalam banyak-banyak pandangan puasa 6 ni hak paling ni hak paling luas saya pernah jumpa lah. Wallahu alam, kalau ada hak lebih luas daripada tu, wallahu alam. Ya. Jumhur memang sebut macam tu lah. Jumhur kata min Syawal tu maksudnya dalam bulan Syawal. Tetapi Al-Imam Malik nampak min Syawal tu dipercepatkan, dan disunatkan dipercepatkan. Maksudnya jangan lambat-lambatkan. Okey? Adalah dia punya dalil-dalil dia, sebab ada hadis-hadis Nabi SAW yang maksud Nabi itu suruh percepatkan. Sebagai contoh yang masyhurnya tu lah yang hadis Bani Quraizah tu. Bani Quraizah tu, yang mana Nabi SAW kata jangan kamu solat asar sehinggalah kamu sampai pada perkampungan Bani Quraizah. Jadi sebahagian sahabat kata maksud Nabi jangan solat asar melainkan solat asar kat sana. Ada sebahagian kata tak, maksud tu Nabi tu, Nabi suruh cepat sampai kat sana. Kalau kita solat asar kita benda tu pun dalam perang kan, barangkali kita qasarkan solat kita ke, baca Fatihah saja ke, dan sampai pun sama dengan Nabi kat sana, tak ada masalah. Sebab maksud Nabi sampai cepat kat sana, bukan jangan solat asar kat sini. Okey, ini benda-benda yang melahirkan perbezaan mazhab lah. Mata nampak lain ni. Jadi di situ Imam Malik dipandang macam tu, kena pula dia sebut bahawasanya dia tanyakan kepada penduduk-penduduk Madinah. Kan di sisi Imam Malik, amalan ahli Madinah boleh jadi hujah. Kita tahu tu kan. Jadi ditanyakan kepada penduduk-penduduk Madinah yang merupakan cucu cicit sahabat, termasuklah siapa dia? Dia punya tok guru dia Muhammad, di antara guru Imam Malik Al-Qasim bin Muhammad. Siapa Al-Qasim bin Muhammad? Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, cucu Abu Bakar. Jadi dia kata ditanya kepada mereka ni, dan mereka kata kami tak pernah dengar berkenaan puasa 6. Oh sebenarnya berat juga tu. Takkan Abu Bakar tak pernah beritahu kat cucu dia, cucu puasa 6 lah Syawal, takkan Abu Bakar tak pernah sebut macam tu. Okey, wallahu alam, ini pegangan masing-masing. Ala kulli hal, jumhur memang kata berpuasalah pada bulan Syawal. Sehingga Ibnu Bas pernah ditanya, ada orang tanya dia kata Syekh, kalau saya tak sempat puasa pada bulan Syawal, boleh tak saya sambung pada bulan lain? Mana dia ambil pandangan Malikiyah tadi tu. Lalu kata Ibnu Bas, dia kata dia nampak perkataan min Syawal tu, daripada Syawal tu memang kena pada bulan Syawal juga. Jadi dia kata siapa yang sempat berpuasa, puasa setakat mana dia sempat. Kalau dia tak sempat puasa, barangkali dia sempat puasa 3 hari 4 hari, khalas, mudah-mudahan 3-4 hari tu pun ada pahala dia, bukan tak ada pahala dia kata. Tetapi dia tak dapatlah pahala puasa 6 hari tu, tak dapatlah dia kata. Okey, jadi mana yang sempat saja. Wallahu alam. Yang tu memang ada perbezaan pandangan lah di dalamnya. Ya. Setakat yang disebut tu lah. Sebab tu kalau kita sebut dari segi pelaksanaan, dari satu sudut kuat ke Imam Malik tu, sebab dia duduk kat Madinah, orang Madinah mewarisi daripada Nabi. Jadi mereka sebut bahawasanya Syawal tu adalah untuk disuruh dipercepatkan, bukannya semestinya pada bulan Syawal. Dia duduk kat Madinah, bandar Nabi tu. Sebab tu dari segi tu nampak, sebab tu tak silap saya Dr. Zaimi ambil pandangan tu. Sebab pada dia kuat hujah. Dia duduk kat Madinah dan cucu sahabat sebut kat itu kat dia. Niat puasa lah, puasa 6. Niat maksud bagi lafaz niat ke niat? Lafaz niat tak perlu niat. Niat puasa 6. InsyaAllah dapat pahala. Puasa 6 Syawal lah. Kalau dia ambil maksudnya pandangan Malikiyah tu, dia ambil puasa 6 tu selepas daripada Ramadan. Dia ambil dari sudut tu. Selepas Ramadan tu tidak semestinya pada bulan Syawal. Untuk orang yang ambil pegangan tu lah. Tapi setakat ni saya sendiri bersama jumhur lah. Cuma saja nak sebut yang Malikiyah sebut tu sebenarnya sandaran dia tak lemah juga lah. Wallah kuat ya. Sebab dia duduk kat Madinah. Wallahu alam. Okey. Baik, itu puasa 6 Syawal. Kemudian yang kedua, yang bab ganti tak ganti tu waktu saya tak ulang, waktu kita dah sebut hari tu. Yang kedua, puasa 10 hari di bulan Zulhijjah dan puasa Arafah bagi orang yang tidak berhaji. Untuk orang yang buat haji, bila dia wukuf di Arafah, dia puasa ke tidak? Dia tak puasa. Okey, sebab Nabi SAW pernah buat haji sekali saja. Sahabat pernah berikan susu pada Nabi pada Yaumul Arafah dan Nabi SAW minum. Maknanya apa? Maknanya baginda tak puasa pada
hari Arafah. Tetapi itu untuk orang yang melakukan haji. Untuk orang yang tak melakukan haji, maka disunatkan berpuasa pada hari Arafah. Cuma tu pun satu halnya juga, kita ni kat Perlis ni duk timbang antara dua tu juga, iaitu puasa waktu orang sana, hari orang sana Arafah, ataupun puasa Yaumul Arafah. Yaumul Arafah hari apa? 9 Zulhijjah, itu Yaumul Arafah. Jadi dia khilaf di antara puasa Yaumul Arafah, hari yang didirikan wukuf di dalamnya, ataupun puasa ketika orang sana wukuf. Dia jadi khilaf dekat situ. Dan yang dia jadi, kenapa kita tak boleh tetapkan puasa tu pada Yaumul Arafah, pada 9 Zulhijjah. Yang jadi masalah sikit sebab tuanku raja kita favor pandangan yang pertama. Dia favor pandangan kena puasa pada hari orang sana, orang sana wukuf kan. Jadi dia ketua agama Islam dah ada istiadat Melayu. Tak boleh buat apa. Wallahu alam. Jadi sebenarnya itulah sebabnya. Dari segi dalilnya, wallahu alam, saya lebih cenderung pada Yaumul Arafah tu, pada hari Arafah tu. Disebabkan kenapa kita nak ikut waktu wukuf kat sana, kata. So wukuf jadi kat sana. Okey, kalau gitu kita kena mula puasa bila orang sana start wukuf, betul tak? Kita nak puasa macam mana? Nak start puasa pukul 11 12 tengah hari. Sahur pukul 8. Betul tak? Pergi ke kantin kantin tempat kerja tu, tiba dulu si lemak tu. Tiba dulu si lemak gagal minum air teh tarik 2 gelas apa semua. Pukul 11 saya start puasa. Itu satu hal. Lepas tu nak buka puasa kau apa? Kita kata, Ustaz janganlah ikut matahari sana. Ustaz ikut matahari dekat Malaysia. Kalau ikut matahari Malaysia, mana ikut waktu Malaysia lah. Bukanlah ikut waktu sana. Betul tak? Jadi disebabkan itu saya lebih cenderung berpuasa pada Yaumul Arafah, pada hari 9 Zulhijjah, bukan pada wukuf kat sana. Nak puasa 2 hari? Yang tu mukhalafatus sunnah. Sebab kalau puasa 2 hari takut jatuh 10 Zulhijjah. Ada hadis haram puasa. Sebab 10 Zulhijjah adalah hari raya kan. Jadi tu masalah kat situ tu. Okey. Wallahu alam. Okey, ni dalil dia. 9 lah. Elok 9 lah. Untuk keluar daripada khilaf, kita tak boleh puasa. Bagus. Untuk keluar daripada khilaf, kita tak boleh puasa. Baru ni kami duk bincang pasal amalan Yasin kami malam Jumaat kan. Kita kata sepatutnya kita ni tenaga pengajar kata baca surah lain sama. Yang sunatnya adalah surah Al-Kahfi, dan hari yang lain baca surah-surah yang lain sama. Ada yang kata, Ustaz, untuk keluar daripada khilaf kita tak payah baca Quran terus, Ustaz. Bagus ya kata. Ni satu pemikiran yang bagus. Okey, wallahu alam. Baik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustakbalah, wa shaumu Ashura yukaffiru sanatan madiyah." Maksudnya berpuasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa-dosa 2 tahun yang telah berlalu, dan yang akan datang puasa hari Ashura dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang telah berlalu. Okey, hari Ashura ni pada asalnya dulu sebelum kedatangan Ramadan, orang Islam ni dia wajib berpuasa pada yang pertama pada Ashura, 10 Muharram. Okey, 10 Muharram dia wajib berpuasa dulu sebelum Ramadan datang. Selain daripada 10 Muharram tu, apa lagi yang umat Islam wajib berpuasa? 3 hari setiap bulan tu. Okey, yang tu pun diwajibkan untuk berpuasa ketika tu. Dan Muharram ni pun di antara sebabnya adalah Nabi SAW sampai ke Madinah, dia tengok orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Maka dia tanya, kamu puasa ni puasa apa? Mereka kata, kami berpuasa sempena mengingati Nabi Musa AS selamat daripada kejaran Fir'aun. Okey, Bani Israel selamat daripada kejaran Fir'aun. Maka kata Nabi SAW, kalau sedemikian, kami lebih berhak lagi untuk berpuasa pada hari ini. Sebab Islam ni atas agama kebenaran. Maka mereka berpuasa pada 10 Muharram, dan 10 Muharram ketika tu diwajibkan untuk orang Islam berpuasa. Selain daripada tu puasa 3 hari setiap bulan diwajibkan untuk umat Islam berpuasa. Sehinggalah turun ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Dia telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Ketika turun ayat tu barulah kewajipan 10 Muharram dan juga 3 hari setiap bulan tu dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia jadi mansuh, dia jadi apa? Dia jadi sunat. Okey. Jadi di situ Nabi SAW masih lagi menggalakkan puasa hari Arafah dan juga puasa hari Ashura. Sama juga saya ingat yang 10 yang awal 9 Zulhijjah tu, yang tu pun sama juga, ada dia punya khilaf dia. Ada sebahagian kata hadis Aisyah tu Nabi puasa pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah. Ada sebahagian kata tak, maksud Aisyah tu bukan 9 Zulhijjah. Maksud Aisyah adalah 9 hari daripada awal Zulhijjah. Okey, pandangan mana kuat? Wallahu alam. Pada pandangan saya, pandangan yang kedua lebih kuat, iaitu 9 hari daripada bulan Zulhijjah. Sebab Aisyah sebut tis'ah min Zulhijjah. Tis'ah maknanya 9 daripada Zulhijjah. Dia tak kata tasi' Zulhijjah. Tasi' hari ke-9. Dia kata tis'ah. Apa beza tis'ah dengan tasi'? Tasi' hari ke-9. Tis'ah 9 hari. Okey, jadi wallahu alam, nampak gaya pandangan 9 hari awal Zulhijjah tu yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu alam. Ya? Pada tasyuh, yang tu saya tak tahu. Dalam bab Zulhijjah saya tak tahu. Yang dalam bab 6 Syawal tu, yang tu bab tu dia jadi masyhur sikit sebab dia seorang yang menyalahi jumhur. Jadi sebab tu barangkali Zulhijjah ni sama je lah kot rasa. Wallahu alam. Okey. Baik, Hafsah radhiyallahu anha berkata, 4 hari yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Yang pertama puasa Ashura 10 Muharram. Kemudian puasa 10 hari pada awal Zulhijjah. Okey. Dia puasa 10 hari ke puasa 9 hari? Puasa 10 hari ke puasa 9 hari? Ya? 9 hari. Habis tu kenapa Hafsah sebut 10 hari? Hafsah sebut 10 hari ni. 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Puasa Ashura, puasa 10 hari pada awal bulan Zulhijjah. Kenapa dia sebut 10? Siapa tahu jawapan dia? Kenapa dia sebut 10? Dia mazhab lain, Ustaz. Oh, mampu orang tahu tu. Kenapa dia sebut 10? Sebab kebiasaan Arab ni selalu dia bundarkan. Memang kebiasaan Arab macam tu. Dia bundarkan. Dia akan sebut nombor yang paling apa? Paling dekat kan. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, dalam buku hadis yang kita panggil Sunan Sittah. Betul tak? Sunan Sittah. Apa dia Sunan Sittah? Sunan Sittah ni maknanya 6 buku utama di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i dengan Sunan Ibnu Majah. Yang 6 tu. Okey. Jadi sebenarnya daripada 6 ni, yang sunan 4 bukan 6. Yang sunan 4 saja. Sahih Bukhari, Sahih Muslim bukan sunan. Apa beza dia, Ustaz? Sebab Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim, dia adalah jami', dia bukan sunan. Apa beza dia? Beza dia, jami' adalah kitab yang mengumpulkan bab iman, bab akidah, bab ghaib, bab fitan, bab perang Nabi dan juga bab hukum hakam berkaitan Nabi SAW. Yang tu jami'. Jami' ni maksudnya dia menghimpunkan semua. Okey? Adapun sunan ni adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam fiqh saja. Bab akidah tak ada. Okey, bab akidah tak ada, bab ghaib tak ada, bab peperangan Nabi, bab sirah Nabi tak ada dalam sunan. Jadi dalam 6 hadis, dalam 6 buku hadis tu, yang sunan 4 saja, bukannya semua 6. Tapi kenapa orang Arab panggil sunan sittah, sunan ber-6? Sebab kebiasaan mereka kalau dah sunan yang banyak, mereka panggil je semua sekali sunan. Itu kebiasaan Arab. Sama juga dengan Hafsah. Dia hadis ni ulama bincang. Sekarang ni 9 hari ke 10 hari? Kan? Hafsah sebut 10 hari disebabkan kebiasaan Arab memang dia akan bundarkan sedemikian. Okey, dia bagi cukup macam tu saja. Wallahu taala alam. Jadi bukanlah maksud dia berpuasa pada 10 Zulhijjah dah. Dia tak maksud macam tu. Tetapi maksudnya dah kalau 9 hari itu puasa, daripada 10 hari keutamaan, kita sebut 10 hari ya. Dia macam tu. Ya, itu kebiasaan Arab. Baik, kemudian yang ketiga, puasa 3 hari pada setiap bulan. Dan juga yang keempat, solat 2 rakaat sebelum solat subuh. Ini 4 perkara tak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi ada dia punya sandaran dia. Okey, hadis yang ketiga, kita cuba habis puasa Ashura ni. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Yaumu Arafata wa yaumun nahri wa ayyamut tasyrik Iduna ahlal islami wa hiya ayyamu aklin wa syurub." Dia kata hari Arafah, hari nahar, iaitu Aidul Adha, dan hari-hari tasyrik 13, 11, 12, 13
Zulhijjah adalah hari raya kami umat Islam. Hari itu untuk makan dan juga untuk minum. Okey, wallahu alam, disebut kat sini. Kemudian yang keempat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa Arafah ketika seseorang berada di Arafah. Yang ni kita sebut bahawasanya puasa Arafah ni untuk orang yang tidak pergi naik haji, tak wukuf di Arafah. Okey, kalau seseorang tu, ni saya terfikir, kalau seseorang tu dia tak haji tapi dia kerja sebagai pengurus orang haji dan dia duduk di Arafah. Maksudnya apa? Dia bekerja tu pada hari Arafah, dia berada kat Arafah. Dan di sini apa kata Abu Hurairah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa Arafah ketika seseorang berada di Arafah. Jadi ketika hari Arafah tu dia berada di Arafah tapi dia tak pakai ihram, dia tak berhaji. Boleh ke tak dia puasa? Ni saya sendiri baru terfikir, saya pun tak ada jawapan. Boleh tak? Mungkin juga maksud larangan tu untuk orang berada di Arafah tu, maksud dia orang yang mengerjakan haji. Mungkin juga maksud dia macam tu. Sebagai contoh, dia dalam hadis ada benda macam ni. Sebagai contoh, Aisyah radhiyallahu anha, ni lagi power. Aisyah pernah sebut, tidak sah seorang wanita yang kedatangan haid ni untuk solat melainkan kalau dia pakai khimar. Maknanya dia pakai, bahasa kita telekung lah, walaupun tak semestinya telekung. Okey, tidak sah seorang wanita yang kedatangan haid ni untuk solat melainkan dengan pakai khimar. Macam mana dia kata orang haid solat? Maksudnya orang tu dah kedatangan haid, maksud dia orang tu balik. Sama juga kat sini. Barangkali maksud dia berada di Arafah tu bukan dia duduk di Arafah. Tapi saya tak akan terkejut kalau ada pandangan ulama terutamanya dalam Zahiriyah. Okey? Zahiriyah ni maksudnya dia tengok zahir hadis tu, okey kita ambil waktu, so banyak cakap. Di golongan macam tu. Ada kemungkinan Zahiriyah kalau tengok hadis ni, ada kemungkinan mereka akan faham siapa yang kerja kat Arafah hari tu tak boleh puasa juga. Wallahu alam. Ni tak heran lah, tapi yalah kadang-kadang kita dengar macam ustaz takkan sampai tak retu. Ya sungguh. Yalah, satu lagi keluar daripada khilaf senang cerita tak payah puasa. Okey, yang ini akhir insya-Allah untuk hari ini. Ummu Fadlu meriwayatkan para sahabat ragu-ragu mengenai apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Arafah ataupun tidak. Ni yang saya sebut tadi. Maka aku mengirimkan susu kepada beliau dan beliau meminumnya ketika sedang berkhutbah di hadapan banyak manusia di Arafah. Wallahu alam. Masya-Allah, gamaknya Nabi tahu kot maksud sahabat ni. Nabi tahu. Dia minum ketika khutbah. Maknanya apa? Dia nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan dia tak berpuasa. Pada orang ramai ketika tu dia tidak berpuasa. Saya rasa tak mustahil Nabi SAW faham maksud sahabat ni. Beri susu kat dia, dia bawa susu tu ke atas, dia minum time khutbah. Jadi untuk mengikuti sunnah, minggu depan Masjid Titi Tok Bandak kena ada susu segelas dekat atas mimbar. Sebab Nabi minum susu masa khutbah. Dia eloknya dua. Waktu khutbah satu, masa kelas Isnin malam Selasa tu ada susu satu. Elok. Dia duduk kat atas ni. Wallahu alam. Baik, ada sebarang soalan? Tu satu soalan bagus. Ada hadis yang Nabi larang minum berdiri dan ada hadis yang Nabi minum berdiri. Ada hadis yang Nabi SAW sebut, barang siapa yang ni bangun cikgu gelak-gelak. Dia tutup habis ya. Ada hadis Nabi SAW kata, siapa yang makan dan minum berdiri hendaklah dia muntahkan balik apa yang dia makan tu. Okey, tetapi ada hadis yang sahabat kata Nabi SAW masuk ke rumah kami, lalu baginda minum daripada bekas air yang diperbuat daripada kulit yang aku gantung pada yang gantung macam tu. Maka Nabi buka, Nabi minum, kemudian Nabi tutup balik penutup tu, dan sahabat tu kata aku bawa turun kantung tu dan aku potong bahagian yang diminum mulut Nabi SAW. Tabaruk daripada ini. Kalau ada orang kata ustaz ni penutup botol saya dapat daripada Nabi waktu ngarut, ni zaman dulu. Okey, ada tabaruk tapi zaman dulu. Menunjukkan kata An-Nawawi rahimahullahu taala, macam mana kita nak satukan antara hadis ni. Dia kata kalau afdalnya adalah minum dan makan dalam keadaan duduk, tetapi kalau dalam berdiri pun dia tidak menjadi masalah. Okey, sebab Nabi pun ada minum keadaan berdiri walaupun Nabi larang. Jadi minum berdiri tu dia panggil makruh lah. Sama juga dalam khutbah bagi dia minum keadaan berdiri. Maksudnya dia tidaklah jatuh sampai ke tahap haram. Wallahu alam. Okey, sama juga dengan ada hadis Nabi diberi air Zam-Zam di Kaabah, kemudian Nabi minum dalam keadaan berdiri. Jadi ada, ini biasalah perbezaan mazhab ni hebat. Mereka kata dah kalau Nabi minum berdiri tu,
Maknanya boleh lah. Ada sebahagian pula kata, tak, Nabi minum berdiri kerana menghormati air zam-zam tu. Jadi mereka pandang disunatkan berdiri waktu minum air zam-zam. Ada juga yang pandangan macam tu. Itu kata kadang-kadang hadis ni hadis yang sama, tapi lain mata nampak apa? Lain mata nampak lain kan? Wallahu alam. Okey? Ya. Afdal duduk. Kalau apa? Ya? Kalau ikut pandangan tu lah, tapi saya tak ambil pandangan tu. Sebab yang air yang sahabat bagi tadi, yang Nabi minum berdiri tu bukan air zam-zam. Maknanya bukanlah sebab berdiri sebab zam-zam tu, wallahu alam. Baik, ada soalan ni? Semalam mana tak nampak? Dekat apa? Dekat tafsir. Ya tuan. Kutiba alaikumusiyam, ya. Ya. Jadi adakah kamu puasa ni puasa bulan ni Ramadan kan? Ya. Adakah umat lain tu umat dalam di belum puasa? Dia puasa bulan Ramadan ke tak? Jawabnya wallahu alam. Saya pun tak tahu. Wallahu alam. Dia sebut orang dulu puasa, dia tak sebut pada bulan bila. Tetapi hurmatul Ramadan, kehormatan bulan Ramadan ni memang daripada dulu dah berlaku dah. Daripada dulu lagi Ramadan ni mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Imam Ahmad dengan status hasan bahawasanya kitab-kitab langit terdahulu semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Begitu juga sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, Al-Quran diturunkan ke langit pertama pada bulan Ramadan. Walhal ketika tu Nabi tak naik jadi Rasul lagi. Okey, jadi ada tak kemungkinan mereka pun puasa bulan Ramadan? Ada kemungkinan. Ada tak kemungkinan mereka tak puasa bulan Ramadan? Wallahu alam, ada juga kemungkinan. Sebab syariat umat terdahulu tak diceritakan banyak kepada kita. Wallahu alam. Umat sebelum kamu. Dia kata diwajibkan puasa umat sebelum kamu, dia tak kata pada bulan Ramadan. Kita yang wajib pada bulan Ramadan. Orang Yahudi zaman Nabi tak puasa bulan Ramadan. Wallahu alam. Ya. Tak apalah, tak tengoklah Yahudi puasa bila, kita puasa aja Ramadan ni. Insya-Allah. Okey, ada soalan lagi? Ya. Okey. Pemudahkan puasa Ramadan. Ya. Bila dah biasa berpuasa tu dia jadi. Sebab tu Nabi banyak berpuasa pada bulan Syaban. Sebab persediaan untuk puasa pada bulan Ramadan. Sehingga kan apa isyarat yang Pak Cak sebut tu, sehingga kan Nabi kata siapa yang berpuasa, yang dah biasa puasa pada Syaban, hari Syak yang hujung Syaban sehari sebelum Ramadan tu, dia boleh berpuasa sebab dia dah puasa pada bulan Syaban. Tapi kalau siapa yang bulan Syaban tak berpuasa, tiba-tiba nak awalkan sehari Ramadan, maknanya esok Ramadan, hari ni dia puasa, yang tu ditegah oleh Nabi SAW disebabkan perut dia tak biasa lagi. Okey, jadi menunjukkan kalau puasa Syaban tu memudahkan puasa Ramadan. Ya, memudahkan puasa Ramadan. Wallahu a'lam. Okey. Baik, saya ingat sampai situ aja, kita akhiri tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Oh, boleh ya? Oh, duduk. Itu gitu. Oh. Ada soalan.